Okay, menulis atau cara yang melibatkan function dan prosedur. Okay, dalam tajuk ni kita macam nak buat satu atau cara, nak membangunkan atau cara menggunakan bahasa pengaturcaraan Python yang melibatkan penggunaan function dan prosedur. Okay, subtopik ni lebih kepada cara kita untuk membuat projek ASK. Okay, kalau macam tahun-tahun lepas kita ada peperiksaan PT3. Okay, ini adalah salah satulah projek yang kamu kena buat lah. Okay, sebab kita perlu menggunakan fasa-fasa dalam pembangunan atau cara untuk membangunkan satu projek tu. Okay, sebelum tu kita tengok kat sini kepentingan function dan prosedur dalam penghasilan atau cara. Yang ni kita dah bincang dah sebelum ni. Dapat digunakan secara terus dan berulang kali tanpa menulis kodnya. Digunakan secara terus berulang kali. Okay. Boleh diguna pakai dalam atur cara yang lain. Diguna pakai dalam atur cara yang lain sekiranya tugasan yang sama diperlukan. Okay, contohnya built-in function lah. Okay, built-in function dalam apa saja atur cara yang kita tulis, kita boleh panggil built-in function tu. Contohnya sum kan, index, max, min. Okay, seterusnya mengurangkan kemungkinan berlakunya ralat. Mengurangkan ralat. Sebab apa? Sebab kita hanya menggunakan function dan prosedur ni, kita type satu kali saja. Lepas tu kita nak guna, kita panggil dia kan. Bila ralat, maksudnya ralat tu berlaku dalam sub atau cara tu lah, kita hanya ubah dalam sub atau cara. Okay. Menjimatkan masa. Okay. Yang ni boleh dikongsi. Okay. Boleh dikongsi. Memudahkan proses nyah pijat. Nyah pijat maksudnya untuk membetulkan ralat. Memudahkan proses membetulkan ralat. Dan akhir sekali atur cara kelihatan lebih teratur, kemas, bermodular dan lebih mudah difahami. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah soalan kita. Guru meminta anda menghasilkan satu atur cara kalkulator. Okay, kamu perlu hasilkan satu atur cara kalkulator yang dapat melakukan 4 operasi asas. Kalkulator kamu ni boleh melakukan 4 operasi asas iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Okay. Menggunakan 2 nombor integer yang dimasukkan oleh pengguna atau cara. Menggunakan 2 nombor integer. 2 nombor integer ini adalah input kita lah. Okay, untuk nak melakukan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi, kita perlu minta pengguna masukkan 2 nombor. Okay, 2 nombor integer. Bagi menyelesaikan masalah ini, anda perlu mengaplikasikan konsep pemikiran computational dalam fasa-fasa pembangunan atur cara. Fasa-fasa pembangunan atur cara. Okey. Yang ni kita recall baliklah yang kita pernah belajar dalam bab 1, tingkatan 3, fasa-fasa pembangunan atur cara. Okey, yang ni fasa pembangunan atur cara, kita ada berapa fasa semua? Ada berapa? Ada 5 fasa pembangunan atur cara. Yang pertama adalah analisis masalah. Yang kedua reka bentuk atur cara. Yang ketiga pengekodan. Keempat pengujian dan penyah pepijatan. Dan yang kelima fasa dokumentasi. Okay, jadi untuk nak membangunkan atur cara ni, kita perlu menggunakan kelima-lima fasa ni. Okay. Kita akan tengok setiap fasa satu persatu. Okey, ini adalah output bagi sistem kalkulator yang kita akan bina. Output dia mesti keluar macam ni, paparan dia. Okey, output mesti keluar macam ni lah. Menu kalkulator, ini adalah tajuk kita, menu kalkulator. Lepas tu kita ada pilihan menu kita iaitu
1, 2, 3, 4 dan 5 tambah tolak darab bahagi dan tamat. Okey, maksudnya kali pertama kita akan minta pengguna pilih dulu operasi apa dia nak guna. Pilihan anda 1 hingga 5. Okey, ini adalah input. Okey, input. Pilihan anda maksudnya pengguna akan masukkan pilihan dia. Dia nak pilih operasi apa. Contoh kalau dia type 3, 3 ni maksudnya dia pilih operasi apa? Operasi apa kelas? Kalau 3? Operasi, ya, operasi darab macam tu kan. Lepas tu untuk nak darab kita perlu minta pengguna masukkan 2 nombor. Okey, iaitu nombor yang pertama, yang ni pengguna masukkan. Dia masukkan 4. Okey. Lepas tu nombor kedua pengguna masukkan 5. Okey. Jadi 3 ni pilihan yang ni kan, pilihan nombor pertama dan nombor kedua ini adalah input. Pengguna masukkan, lepas tu dia akan hantar kepada komputer untuk diproses. Komputer akan proses. Operasi dia darab. Jadi komputer akan buat 4 darab 5. 4 darab 5 adalah 20 kan. 20 ni adalah hasil dia. Okay, jadi output kita dia akan keluar macam ni. Output titik bertindih 4 darab 5 sama dengan 20. 4 ni dari mana? Dari nombor pertama. Ni kan. 5 daripada nombor kedua. Ini adalah hasil. Ini hasil. Hasil daripada operasi itulah. Lepas tu, atau cara kita mesti ada paparan macam ni. Terima kasih kerana menggunakan saya. Okay, jadi keseluruhannya ini adalah output yang kita nak. Daripada atau cara yang kita nak bangunkan, kita nak keluarkan output yang macam ni. Sebiji macam ni. Okay. Jadi kita kena rancang lah daripada sini. Apa yang kita akan gunakan sebagai input. Okay, apa yang kita akan guna sebagai input kan. Lepas tu apa yang akan jadi proses. Proses tu akan jadi formula dia lah. Formula dia, lepas tu output dia. Okay, output dia adalah hasil. Hasil daripada operasi tersebut lah kan. Dia akan buat sama ada tambah, tolak, darab atau bahagi. Okey, kita masuk kepada fasa yang pertama. Fasa pertama adalah fasa analisis masalah. Analisis masalah. Dalam fasa analisis masalah, okay, yang pertama kita kena pasti masalah. Okay, masalah kita apa ni? Masalah utama kita adalah membina atau cara yang boleh melaksanakan 4 operasi. Okay. Mengenai pasti masalah ni kita ambil daripada soalan. Kan sebelum ni kan ada soalan guru meminta anda membangunkan kalkulator ringkas yang melibatkan 4 operasi. Itu adalah mengenai pasti masalah. Kita ambil ayat tu balik. Membina atau cara yang boleh melaksanakan 4 operasi. Ataupun bolehlah tambah kat sini. Membina atau cara kalkulator. Kalkulator mudah kan. Yang boleh melaksanakan 4 operasi. Itu yang pertama. Yang kedua dalam fasa analisis masalah, kita kena pasti IPO, iaitu apa dia IPO? Input. Kita kena rancang input kita. Input kita apa? Yang pertama adalah pilihan operasi. Yang pertama adalah pilihan operasi. Ingat tak tadi yang operasi yang pertama tu tambah, yang kedua tolak ke, yang ketiga darab, yang keempat bahagi. Okay, pengguna akan pilih. Itu adalah pilihan operasi. Okay, input. Seterusnya, input seterusnya adalah memasukkan 2 nombor. Okay, memasukkan 2 nombor maksudnya kita ada input kita yang kedua adalah nombor pertama. Dan input kita yang ketiga adalah apa dia? Nombor kedua. Okay, jadi input kita ada 3 tau. Pilihan operasi, nombor pertama dan nombor kedua. Okay, lepas input, kita pergi kepada proses. Proses ni adalah melakukan pengiraan.
lakukan operasi yang dipilih. Okey, dekat proses ni kita akan bagi formula lah. Okey, kita akan type formula supaya komputer boleh gunakan formula tersebut untuk kira dekat kita. Okey, lepas tu kita ada output. Okey, lepas dia kira, dia akan hasilkan output. Paparkan jawapan bagi dua nombor yang dimasukkan berdasarkan operasi yang dipilih. Okey, output dia kita boleh panggil sebagai hasil. Okey. Jadi dalam fasa analisis masalah, kita dah kenal pasti dah apa dia input, apa dia proses, apa dia output. Okey, seterusnya. Fasa reka bentuk atau cara. Dalam fasa reka bentuk atau cara, kita menggunakan algoritma. Kita dah susun langkah-langkah yang kita perlu untuk selesaikan masalah ni. Okay, ingat dalam fasa reka bentuk atau cara, kita menggunakan algoritma. Perancangan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Algoritma ni kita boleh guna sama ada pseudocode atau apa satu lagi? Siapa ingat? Atau carta alir, betul. Okay, kita tengok step dia. Yang pertama, membangunkan algoritma bagi tugas-tugas kecil. Okay, tugas-tugas kecil. Lagi kita tengok tugas kecil tu mungkin tugas untuk paparkan menu. Kan, yang pertama atas sekali tadi paparkan menu. Lepas tu tugas kecil kita mungkin untuk melakukan setiap operasi. Okay. Lakukan setiap operasi, lepas tu untuk paparkan output. Okay. Menulis pseudocode, melakar carta alir, mereka bentuk antara muka pengguna untuk input dan output. Mereka bentuk antara muka pengguna. Antara muka pengguna ni adalah paparan. Okay. Paparan. Iaitu hasil output tadi lah, kita nak dia keluar macam mana. Okay, next. Okay, ini dari segi pseudocode. Pseudocode, dia menggunakan pseudocode ya, iaitu mula dan tamat. Tengok mula dan tamat. Okay, mula. Isytihar pemboleh ubah aktif. Okay, kita ada dekat sini senarai beberapa pemboleh ubah yang kita nak guna dalam atur cara kita ni. Yang pertama dia bagi kat sini pemboleh ubah nama dia aktif. Okay, pemboleh ubah aktif. Lepas tu kita ada pemboleh ubah yang kedua bernama pilih. Pemboleh ubah ketiga adalah nombor 1. Pemboleh ubah keempat adalah nombor 2 dan pemboleh ubah seterusnya adalah hasil. Jadi pemboleh ubah kita semua ada berapa? Ada berapa pemboleh ubah? Ada berapa? 5. Okey, pemboleh ubah kita ada sebanyak 5 pemboleh ubah. Setkan aktif sama dengan 1. Okey, aktif sama dengan 1. Ini adalah nilai awal. Nilai awal kita tetapkan sebagai 1. Okey. Selagi aktif sama dengan 1, papar menu berikut. Kalkulator bermenu, tambah, tolak, darab, bahagi, tamat. Okey, paparkan menu. Yang ni Atas sekali kan kita nak paparkan menu. Okey, kita tengok kat sini. Yang warna hijau kan? Dia buat warna hijau. Set penyataan ini diasingkan dan dijadikan satu pseudocode yang kita panggil sebagai menu. Ini kita panggil sebagai menu. Saya padam, saya buat lain. Ini adalah menu. Untuk kita paparkan menu. Bila kita paparkan, maksudnya kita guna function ke prosedur? Untuk kita nak paparkan saja. Kita guna function ke prosedur? Prosedur, betul. Okay, sebab kita satu hala saja, kita nak paparkan saja. Okay, seterusnya paparan mesej pilihan anda 1 hingga 5. Kita akan keluarkan mesej pilihan anda 1 hingga 5. Maksudnya kita suruh pengguna tu pilih
sama ada dia nak buat operasi 1 ke 2, 3, 4 atau 5. Setkan pilihan sama dengan nombor yang dimasukkan. Kat sini, nombor yang dimasukkan ni adalah input daripada pengguna. Okay, ini adalah input. Okay. Katakan pengguna masukkan 3. Katakan input dia, pengguna masukkan kat situ 3. Okay, yang ni adalah nombor pilihan. Oh bukan, dia tak panggil nombor pilihan, dia panggil apa? Cuba tengok kat atas tu, dia panggil pemboleh ubah apa? Tengok kat atas ni. Pemboleh ubah apa dia panggil? Pilihan kan? Ni pilihan ni. Okay. Katakan pengguna masukkan 3 untuk operasi darab. 3. Okay, kat sini. Okay, kita tengok yang ni warna apa? Warna kelabu. Set penyertaan ini diasingkan dan dijadikan satu sub pseudocode dapat pilihan pengguna. Maksudnya arahan ni untuk kita nak mendapatkan input pilihan daripada pengguna. Mendapatkan input pilihan. Nak suruh pengguna pilih dari pengguna. Okay, pengguna akan masukkan dekat situ. Kan, pemboleh ubah pilihan. Pengguna masukkan 3. Okay, settle dah kat sini. Jika pilihan sama dengan 1, itu kalau pengguna pilih 1. Kan, pilihan kita nilai berapa sekarang? Pilihan kita bernilai berapa? Pengguna masukkan berapa? 3 kan? Bila 3, jika pilihan sama dengan 1. Pilihan ni adalah pemboleh ubah. Pilihan ni adalah ni, nama pemboleh ubah ni. Ni, pilihan. Adakah pilihan sama dengan 1? Nilai dalam pemboleh ubah pilihan tu. Sekarang 3 kan? Yang ni dia buat pilihan sama dengan 1. Betul ke tak betul? Benar ke palsu? Palsu lah kan? Sebab nilai dalam pemboleh ubah pilihan kita adalah 3. Yang ni dia kata pilihan sama dengan 1. Jadi tak benar. Bila tak benar, yang ni semua dia buat tak? Tak buat. Okay. Yang ni semua dia tak buat ni. Bawah-bawah ni. Pada sini. Lepas tu dia akan uji syarat kedua. Jika pilihan sama dengan 2. Betul tak pilihan sama dengan 2? Pilihan ni 3. 3 sama dengan 2. Benar ke palsu? Kelas? Pilihan sama dengan 2. Pilihan sekarang pegang nilai 3. Adakah 3 sama dengan 2? Benar atau palsu? Palsu kan? Bila palsu, yang ni dia buat tak bawah ni? Tak buat. Okay. Syarat pertama tadi pun palsu juga. Dia akan masuk ke syarat yang ketiga. Pilihan ni pegang nilai berapa? 3 kan? Ni 3. 3 sama dengan 3, benar ke palsu? Kelas? Benar. Benar ke palsu? Benar. Okay, bila benar, penyataan yang di bawah ni semua dia akan laksanakan. Okay, dia akan keluar mesej. Paparan mesej, masukkan nombor pertama. Setkan pertama sama dengan nombor yang dimasukkan. Okay, dia akan keluar ayat. Masukkan nombor pertama, titik bertindih. Lepas tu dia akan tunggu kat sini untuk pengguna masukkan nilai. Nilai yang pengguna masukkan, katakan dia masukkan 5. 5 ni ialah nombor yang dimasukkan. 5. 5 ni akan masuk kepada pemboleh ubah yang bernama apa? Bernama apa? 5 ni akan masuk kepada pemboleh ubah yang bernama pertama. Okay, jadi kita ada pemboleh ubah yang kedua iaitu pertama. Okay. Pertama akan pegang nilai 5. Faham tak ni? Lepas tu dia akan ke baris seterusnya. Papar mesej, masukkan nombor kedua. Masukkan nombor kedua. Okay, cursor duk tunggu kat sini.
pengguna masukkan. Katakan pengguna masukkan 8. 8 ni akan diumpukkan. Ni nombor yang dimasukkan ni adalah 8. 8 akan diumpukkan kepada pemboleh ubah yang bernama apa? Bernama apa? Kedua. Okay, jadi pemboleh ubah kita yang bernama kedua tu, ni yang bernama kedua tu akan pegang nilai 8. Okay, akan pegang nilai 8. Kira hasil sama dengan pertama tambah pertama darab kedua. Pertama darab kedua. Okay. Kita akan buat sebelah kanan dulu. Pertama pegang nilai berapa? Ni pertama nilai dia berapa ni kelas? Nilai berapa 5. Pertama? 5. Okey, pertama akan jadi 5. Darab kedua. Pemboleh ubah kedua pegang nilai 8. 5 darab 8 berapa? 40. 40 kan? 40. Ya. 40 ni akan masuk kepada pemboleh ubah yang bernama apa? Yang belah kanan ni dia buat, lepas tu dia akan hantar hasil tu kepada pemboleh ubah belah kiri. Belah kiri kita nama apa? Nama apa pemboleh ubah dia? Nama apa? Nama hasil. Jadi hasil ni akan pegang nilai 40. Okey. Lepas tu, atau cara kita akan sambung lagi. Okey, jika pilihan 4 ni dia dah tak buat dah lah. Tak buat, yang ni pun tak buat. Dia terus ke, dia akan terus ke, oh tadi tertinggal kat sini ni. Sorry. Dia ni. Papar output nilai pertama darab nilai kedua sama dengan hasil. Output kita ni, output ni dia akan paparkan kat kita macam ni. Output titik bertindih. Nilai pertama kita adalah 5 darab nilai kedua adalah 8. 5 darab 8 sama dengan 40. Okay, yang ni output kita. Dekat sini tadi. Okay, pseudocode yang dimurnikan melalui pengaplikasian pemikiran computational. Pseudocode berikut adalah lebih tersusun, padat, kemas dan bermodular. Okay, kalau kita tengok kat tadi paparan yang sebelum ni, yang ni kan, kita punya pseudocode tu panjang. Kalau tengok ni panjang kan pseudocode dia. Okay, daripada atas ni sampai bawah ni panjang. Okay, tapi bila kita menggunakan aplikasi pemikiran computational, kita boleh ringkaskan pseudocode kita supaya menjadi lebih tersusun, padat, kemas dan bermodular. Macam mana? Dengan menggunakan, kita gunakan apa? Prosedur dan function. Kalau tengok kat sini, ni. Okay. Ini adalah pseudocode utama kita. Kita boleh ringkaskan jadi macam ni. Mula, setkan aktif sama dengan 1. Selagi aktif sama dengan 1, panggil menu. Panggil menu. Okay, ini panggil menu dia akan pergi ke sini. Menu ni adalah satu prosedur. Prosedur. Okay, mula papar kalkulator bermenu. Dia akan paparkan kalkulator bermenu. 1 tambah 2 tolak 3 darab 4 bahagi 5 tamat. Okay, settle yang ni. Seterusnya 3.2. Setkan jenis operasi sama dengan panggil dapat pilihan pengguna. Kalau ada tanda sama dengan macam ni, sama dengan 1 macam ni, dia akan buat belah kanan ni dulu ya. Ni. Okay, dekat sini dia akan panggil dapat pilihan pengguna. Okay, so dia akan pergi ke atur cara ni lah, dapat pilihan pengguna. Okay. Kemudian
3.3. Jika jenis operasi sama dengan 5, okay, kalau jenis operasi sama dengan 5 tu apa? 5 tu adalah untuk apa 5? Untuk tamat. Kalau pengguna type 5, maksudnya tamat, jadi komputer akan setkan aktif sama dengan kosong. Tadi nilai awal aktif adalah 1 kan? Sekarang kalau dia pilih untuk tamat, jadi aktif kita akan bernilai kosong. Okay. Jika tidak, maksudnya jika pilihan pengguna adalah daripada 1 sampai 4. Okay, jika tidak ni maksudnya jika dia pilih sama ada 1, 2, 3 atau 4, setkan nom 1 dan nom 2, panggil dapat 2 nombor. Okey ni. Panggil dapat 2 nombor. Dapat 2 nombor ini adalah satu function. Function sebab apa? Sebab dia akan pulangkan nilai. Pulangkan nilai apa? Nilai nombor pertama dan nombor kedua. Dia akan pulangkan nilai. Berapa nilai yang dia pulangkan? Berapa nilai? 2 nilai yang dia pulangkan. Nombor pertama. Okey, nombor pertama ni akan masuk ke nombor pertama akan masuk ke sini. Nombor pertama. Okey, seterusnya nombor kedua ni akan masuk ke sini. Dia akan masuk sebagai pemboleh ubah yang bernama nom 1 dan nom 2. Lepas tu panggil kira cetak. Kira cetak. Kat mana kira cetak? Kira cetak. Okay, kira cetak dekat sini. Dia akan panggil ni. Ini juga satu cara. Dan menghantar argumen 2. Lepas tu ada tamat jika. Lepas tu akan keluar paparan. Terima kasih kerana menggunakan saya. Dan tamat. Okay. Make sure faham ni, nanti ada satu projek. Ya, fasa yang ketiga, fasa pengekodan. Pengekodan ni maksudnya kita akan menulis kod atau cara. Menulis kod atau cara. Guna bahasa apa? Bahasa pengaturcaraan apa yang kita duduk belajar ni? Guna bahasa pengaturcaraan Python. Okay, dekat sinilah kita nak menggunakan bahasa pengaturcaraan Python. Dalam fasa 1, fasa 2 kita tak guna atur cara lagi. Kita hanya buat perancangan. Semasa proses pengekodan, anda perlu mengenal pasti penulisan sintek-sintek bagi function. Kena tahu apa dia function, yang mana satu prosedur, input, proses dan output. Selain itu, anda juga perlu mengenal pasti data input yang harus dimasukkan. Data input tadi, ingat lagi tak kita ada berapa data input? Yang kita bincang sebelum ni, ada berapa data input? Mula-mula apa? Data input yang pertama adalah pilihan kan? Pilihan operasi tu. Data input kita yang kedua apa dia? Nombor pertama. Okay. Seterusnya data input kita yang ketiga. Nombor kedua. Adalah atur cara kita. Awak dah type kan minggu lepas? Okay, ini adalah prosedur menu. Prosedur menu. Okay, yang dalam hashtag ni, ini adalah, kita panggil sebagai apa ni? Ni yang dalam hashtag ni. Kita panggil sebagai komen. Bila komen itu untuk, betul, pandai. Komen tu untuk pengatur cara sahaja. Komputer tak baca. Okay, pengatur cara dia akan tulis ni untuk nak bagi tahu baris yang bawah-bawah tu apa kegunaan dia, untuk apa. Contoh kat sini prosedur menu kan. Ni menu ni adalah satu prosedur dia nak bagi tahu kita, bukan fungsi tapi prosedur.
Ya, so dia tulislah kat atas tu, awak pun boleh buat macam ni juga. Okay, lebih mudah untuk kita belajar, lebih mudah untuk kita faham. Kalau orang lain tengok atur cara kita pun, kalau dia baca bahagian komen tu, dia boleh lebih faham lah setiap baris-baris kod atur cara kita tu. Def menu, kalkulator bermenu, tambah, tolak, darab, bahagi, tamat. Tengok semua ni dia paparkan saja kan. Dia hanya paparkan. Bila paparkan kita guna prosedur lah. Dia tak ada pulangkan nilai. Seterusnya, function dapat pilihan pengguna. Okey. Sepatutnya bila kita dapat atur cara, function dan prosedur, biasakan kita baca daripada main. Nak tahu dia punya atur cara tu, lebih elok kita baca daripada main. Kita tengok kat sini. Main, atur cara utama. Aktif sama dengan 1. Okay, aktif sama dengan 1. Jadi dia ada satu pemboleh ubah yang bernama aktif. Dia tetapkan nilai awal adalah 1. Okay. While aktif sama dengan 1, selagi aktif sama dengan 1. Betul tak aktif bernilai 1? Ni aktif ni, dia pegang nilai berapa? 1 kan? Ni 1. Adakah 1 sama dengan 1? Benar ke palsu? Kelas? 1 sama dengan 1, benar ke palsu? Benar. Benar kan? Ya, benar. Bila benar dia akan buat yang bawah ni. Menu. Okey, bila dia buat macam ni, apa maksud dia? Siapa ingat? Kalau dia buat macam ni, maksudnya dia panggil kan? Panggil apa ni? Siapa ingat ayat tu untuk apa? Dia panggil prosedur yang bernama apa? Bernama apa prosedur tu? Bernama menu. Okay. Baris pertama dia dah panggil dah prosedur yang bernama menu. Maksudnya dia panggil yang ni. Dia panggil yang ni. Okay, bila dia panggil menu ni, bila dia panggil, maksudnya dia akan laksanakan yang bawah ni. Ini semua dia akan laksanakan. Kalkulator bermenu, dia akan paparkan yang ni. Tu sebablah kita nampak macam ni, nampak ni? Output dia ada kalkulator bermenu, nampak? Sama kan? 1 tambah, tolak, darab, bahagi, tamat. Ni, tambah, tolak. Faham tak? Ini semua duduk dalam prosedur menu. Okay, paparan ni semua daripada prosedur menu. Boleh tak setakat tu? Okay. Balik. Lepas dah settle dah menu tu. Ini dah settle. Dia akan pergi ke baris seterusnya. Baris bawah ni. Jenis operasi sama dengan dapat pilihan pengguna. Okay, bila ada tanda sama dengan, kita baca yang mana? Belah kiri ke belah kanan dulu? Kelas? Bila ada tanda sama dengan, kita baca yang sebelah kanan dulu. Yang ni Ya, dapat pilihan pengguna. Kat mana dapat pilihan pengguna ni? Sini. Kan? Dapat pilihan pengguna ni yang ni. Maksud baris ni adalah dia panggil fungsi. Baris ni maksud dia panggil apa? Panggil, pasal apa kita kata fungsi? Sebab dia ada, nampak ni ada apa? Ingat lagi tak ada apa ni? Ada return kan? Jadi itu adalah panggil fungsi. Okey, dia pergi dekat sini. Dekat sini dia tetapkan no pilihan sama dengan kosong. Tengok, no pilihan ni adalah satu pemboleh ubah. Okay, kita tambah lagi satu pemboleh ubah. No pilihan. Dalam tu bernilai kosong. Ni kan kosong. While no pilihan kurang dari 1 or no pilihan lebih besar daripada 5. Okay. Selagi
Nombor pilihan kosong kurang daripada 1 atau kosong daripada 1 atau kosong lebih besar daripada 5. Adakah kosong kurang dari 1? Benar ke palsu? Adakah kosong kurang dari 1? Benarlah kan? Betul lah kosong kurang dari 1. Ini benar. Benar. Dia ada 2 syarat tau kat sini. Kita kena tengok satu-satu. Kosong kurang dari 1 benar. O tu atau. No pilihan. No pilihan ni kosong kan? Kosong. Ni kosong. Lebih besar dari 5? Betul tak kosong lebih besar daripada 5? Benar ke palsu? Palsu. Palsu kan? Okey. While benar atau palsu? Pandai. Palsu While benar atau palsu? Kan bila kita ada operator OR, kalau salah satu benar, output dia apa? Benar ke palsu? Benar. Benar or palsu? Output dia akan jadi apa? Benar ke palsu? Ingat lagi tak? Benar ke palsu dia akan jadi? Palsu. Kita belajar ni tingkatan 2. Benar. Benar atau palsu akan bukan palsu, akan jadi benar. Sebab atau ni dia pilih kalau ada benar, dia akan dapat output benar. Contoh benar or palsu, dia akan result dia benar. Kalau benar or benar. Benar or benar apa dia? True or true. Output dia akan jadi benar. Okey, kena ingat ni. Kalau palsu or benar, output dia akan jadi apa? Palsu. Palsu or benar akan dapat output dia benar. Okay, benar bukan palsu ya. Kalau palsu or palsu, akan jadi apa? Palsu or palsu akan jadi palsu. Ini kena ingat balik. Ini kita belajar masa tingkatan 2 ya. Operator OR. Bila operator OR, jika ada salah satu keadaan benar, output dia akan jadi benar. Nampak? Ni ada 2 benar, memang confirm benar. Kalau ini benar, 1 palsu. Ada 1 benar dah, dia akan jadi benar. Ini pun palsu benar, ada benar kan? Benar ada 1, output dia akan jadi benar. Yang ni, palsu or palsu, ada benar tak dekat sini? Tak ada kan? Bila tak ada, dia akan jadi output dia palsu. Ini kena faham. Jadi dekat sini atau cara kita benar or palsu. Benar or palsu akan dapat result apa? Apa tadi? Benar. Benar. Bila benar dia akan buat operasi bawah ni. Bila benar dia buat operasi bawah ni. Betul. Okay, benar. Dia sambung ke baris bawah dia. Dia akan keluarkan. Ini adalah fungsi input. Baris ni menunjukkan fungsi apa? Input. Sebab ada perkataan input ni. Jadi untuk nak bagi pengguna masukkan input, kita kena letak arahan dekat dia. Letak ayat dekat dia. Okay. Sebab itulah dia keluar macam ni, nampak ni? Pilihan anda 1 hingga 5 titik bertindih macam tu. Okay, selepas titik bertindih ni dia akan tunggu input daripada pengguna kat sini. Tunggu pengguna masukkan. Nak masukkan berapa? Daripada 1 sampai 5. Kalau ikut dekat sini dia masukkan berapa kelas?
Pengguna masukkan berapa? Berapa? 1 kan? Dekat sini dia masukkan nilai 1. 1 ni akan masuk kepada pemboleh ubah yang bernama apa? Bernama apa sebelah kiri dia? Bernama no pilihan. Okey. Jadi no pilihan kita ni tadi nilai dia kosong kan? Sekarang nilai dia berapa? Berapa kelas? Jawab. Berapa nilai dia? Pengguna masukkan 1. Jadi 1 akan masuk ke pemboleh ubah no pilihan. No pilihan akan jadi 1. Okey. Baris bawah dia return no pilihan. Pulangkan no pilihan. No pilihan adalah 1. 1 ni dia pulangkan ke mana? Ke mana dia nak pulangkan 1 ni? Kat mana kelas? Cepat. No pilihan ni akan pegang nilai berapa? 1. 1 akan masuk balik ke ni baris yang panggil dia ni. Akan balik ke jenis operasi. Okey. Jadi ada satu lagi pun boleh ubah yang bernama apa? Jenis operasi. Nilai dalam dia adalah 1. Okey, dekat sini settle. Baris seterusnya. If jenis operasi sama dengan 5, aktif sama dengan 0. Kalau jenis operasi yang pengguna pilih tu, jenis operasi ni, kalau dalam dia bernilai 5, aktif sama dengan 0. Tadi aktif 1 kan? Bila aktif sama dengan 0, dia tak buat lah yang ni. Else ni dia tak buat. Dia terus terima kasih kerana menggunakan saya. Bila aktif sama dengan 0, dia akan terus ke baris terakhir ni. Dia tak buat apa-apa. Okay. Sekarang ni, jenis operasi kan? Pegang nilai berapa ni? Bagi tahu saya, yang ni pegang nilai berapa sekarang? Berapa? Nilai dia berapa ni? 1 kan? Jenis operasi adalah 1. 1 sama dengan 5. Betul tak 1 sama dengan 5? Benar ke palsu? Palsu. Tidak kan? Tidak. Ataupun palsu lah, tidak. Okay. Bila tidak, aktif sama dengan 0 dia buat tak? Tak buat Dia pergi ke bawah else. Bila palsu, dia akan pergi ke bawah else dekat sini. Yang atas ni dia tak buat dah ni. Yang ni tak buat, ni tak buat. Okay. Else, nom 1, nom 2 sama dengan dapat 2 nombor. Dekat sini dia buat apa ni arahan ni? Bagi tahu saya dia buat apa ni? Ada tanda sama dengan. Baca belah kanan dulu. Ini adalah untuk apa? Panggil fungsi. Fungsi yang bernama dapat 2 nombor. Okey, kita tengok fungsi dapat 2 nombor ni. Kat mana? Okey, dia akan panggil dapat 2 nombor akan masuk ke sini. Dapat 2 nombor. Dia akan buat baris bawah ni. Nombor sama dengan input masukkan nombor pertama. Dua-dua ni kalau tengok ni, dua-dua ni ada input kan? Maksudnya ini adalah fungsi input. Dia minta pengguna masukkan input. Jadi baris ni dia akan keluarkan ayat masukkan nombor pertama titik bertindih. Ni nampak ni? Masukkan nombor pertama titik bertindih. Pengguna masukkan berapa ni? Pengguna masukkan berapa? 4 kan? 4 akan masuk ke pemboleh ubah mana? 4 akan masuk kepada pemboleh ubah sebelah kiri yang bernama nombor 1. Jadi kita tambah lagi satu pemboleh ubah kat sini.
Nama pun boleh ubah tu nombor 1. Nilai yang pengguna masukkan adalah 4. Faham tak Okay, baris seterusnya. Masukkan nombor kedua. Masukkan nombor kedua. Ni. Masukkan nombor kedua. Titik bertindih. Pengguna masukkan berapa? Berapa? 7 kan? 7 akan masuk ke pemboleh ubah yang bernama apa? Bernama apa kelas? 7 ni. Akan masuk ke pemboleh ubah belah kiri yang bernama nombor 2. Jadi kita buat lagi satu pemboleh ubah yang bernama nombor 2. Nilai yang pengguna bagi adalah 7. 7. Okay. Kat sini. Return. Return nombor 1, nombor 2. Dekat mana dia nak return? Dekat mana dia nak return? Return ke mana? Return ke baris yang memanggilnya. Yang panggil dia adalah main. Okay, jadi dia akan hantar nombor 1 tu bernilai, nombor 1 bernilai 4. Ni. Nombor 2 bernilai, ni nombor 2 bernilai berapa? 7. Okay, dia akan hantar balik, hantar ke sini. Ni. Okay, dapat 2 nombor. Tadi kan dia panggil dapat 2 nombor, P ke sini. Okay, jalankan operasi semua. Okay, minta input daripada pengguna, lepas tu dia akan hantar hasil. Nom 1 pegang nilai berapa ni? Pegang nilai 4. Nom 2 pegang nilai 7. Okay. Baris seterusnya, baris bawah ni. Kira cetak, maksudnya dia panggil fungsi kira cetak. Kat mana fungsi kira cetak? Ni kira cetak ni kat mana? Bawah sekali kan? Ni. Kira cetak. Dia akan hantar jenis operasi. Ni argument dia. 3 argument yang dia akan hantar. Jenis operasi. Apa dia jenis operasi? Ni. Jenis operasi ni nilai dia 1. Dia akan hantar 1. Nom 1 nilai berapa sekarang? Nom 1 pegang nilai berapa kelas? Nom 1. 4. Nom 2 pegang nilai berapa? 7. 7. Dia akan hantar ke fungsi. Okey, ini bukan fungsi, ini prosedur. Kira cetak sebab tak ada return. Tak ada return kan? Jadi dia akan pergi ke sini. Dekat def kira cetak, dia akan terima parameter jenis operator. Jenis operator akan ambil nilai jenis operasi. Dia ikut urutan. Ni jenis operasi nom 1, nom 2. Yang ni akan pegang nilai jenis operasi iaitu 1. A akan pegang nilai nom 1 kan? A ni akan pegang nilai ni, nom 1. Berapa nilai dia? Berapa kelas? Cepat. A akan ambil nilai nom 1. Nilai dia berapa? 4. B akan ambil nilai nom 2. Berapa nilai dia? 7. 7. Okay. Lepas tu dia akan uji syarat. Ini syarat struktur kawalan pilihan. If. If jenis operator. Jenis operator kita nilai berapa ni? So kita ada satu pemboleh ubah kat sini. Nama dia jenis operator. Nilai dia adalah 1 dalam ni. Okay. Jenis operator sama dengan 1 kan? Uji syarat pertama. Jenis operator ni pegang nilai 1. 1 sama dengan 1, ya ke tidak? 1 sama tak dengan 1? Sama. Ya ke tidak? Ya kan? Bila ya, dia akan buat ya sama. Ya lah kan? Ya maksudnya dia buat baris bawah ni. Print. Yang hijau tu semua dia akan keluar. Output titik bertindih. Tengok ni. Ni. Output titik bertindih. Dia keluar macam ni.
tambah. Tambah tu cantum. String A. A nilai kita berapa? A berapa? Bagi tahu saya A berapa? A pegang nilai berapa? Ni. A pegang nilai 4. Okay, B pegang nilai berapa? 7 kan? Okay. String A. A adalah bernilai 4. Ni 4 ni akan masuk ni. Nampak ni 4 ni. Lepas tu ni hijau ni tambah. Sama dengan. Nampak ni tanda sama dengan ni dia duduk dalam ni macam ni. Itu saya tertindan atas dia. Dia duduk macam ni kan? Jadi sama dengan tu hijau dia akan keluar